Uh, Yang saya banyak berjalan. Jadi banyak berjalan, jumpa orang tu jumpa ni. Bagi pendapat saya lah, ni secara personal lah, kita tak tahu orang lain. Orang yang ada ilmu ni banyak, ramai yang ada ilmu ni. Tapi dia tak reti nak, dia tak tahu macam mana nak bezakan yang mana satu yang batin dan mana satu yang batin dengan yang hak. Dia tak tahu macam mana bezakan. Sebab apa? Bila saya berbual dengan dia, conversation dia, macam semuanya nice, macam kulit buku, depan memang cantik, muka Dima cantik. Tapi bila kita pergi dalam sikit lagi, dia dah lain. Artinya buku yang kita baca ni bukan dia, masih kulit lagi. Kita nak masuk dalam tapi dia masih dekat kulit lagi. Tapi apa benda yang kita sampaikan, dia setuju. Tapi apa benda yang dia cuba sampaikan balik kat kita, tak sampai poin yang kita nak dia sebut tu, tapi dia tak sebut. So bagi saya benda-benda ni ramai. Dan ada salah seorang yang saya kenal, dia percaya semua, dia memang pengkaji lah, dia ilmu hakikat semua ni. Tapi dalam masa yang sama, dia pakai cincin, batu-batu cincin, rantai, loket apa pun semua ni. Lepas tu saya bertanya dengan dia, kenapa kau pakai batu cincin semua penuh kat tangan ni? Dia kata, kau percaya kan, ni dia sini aja kata, dia sini kata dia. So kau percaya kan, setiap batu dekat atas muka bumi ni, setiap makhluk yang wujud di atas muka bumi ni, semuanya ada khasiat sendiri. So Allah Ta'ala tu memang dah buat khasiat tu. So tiba masa kau nak percaya kat batu, kau nak percaya kat Allah Ta'ala. Okey lah, betul lah, yang dia cakap tu betul, saya setuju. So hati tu sama ada yang kau nak percaya kat batu, kat Allah Ta'ala. Lepas tu bila saya tanya lagi, tapi bila makin lama, makin bertanya, dia dah cerita batu, dia dah cerita ada barang. Patutnya bila kita pergi lebih dalam, dah tak ada barang. Tapi bila kita cerita, ada lagi barang. Abang apa tahu apa maksud saya tu? Alamak, saya kata, kalau kau dah kata ada barang, bukan dia. Kalau kau cerita ada barang, lepas tu kau cerita balik tak ada barang, lepas tu kau adakan balik barang tu, dan barang wujud tu artinya ada, lawannya tiada, wajib baginya ada. Betul. So tinggal proses macam mana hang nak letak dalam satu conversation tu. Kadang orang pening, ada ke tak ada, saat ada. So tapi dia kata sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. So dari sudut tasawuf, cerita dia lagu lain. Dari sudut fiqh, cerita dia lagu lain. Yang kata, tapi dari sudut makrifah ni lain dia, lain sempoi ya. Ya faham. Anak cerita apa pun, daripada cincin kepada batu, kepada ada khasiat, kepada tak ada khasiat, kepada apa, dari sudut makrifah ni lama wujud. So di situlah yang kita kata, bila kita nak bersembang orang, kita tengok soalan dia, atau kita harus kenal soalan kita. Kita kenal soalan kita ni, kita nak halau dekat siapa? Dekat orang makrifah. Kenal ke soalan macam ni nak halau kat makrifah? Dekat orang tasawuf atau orang tarikat, nak halau soalan macam mana pula, dan bagaimana kita nak reply pula demi menyelesaikan perasaan mereka. Ataupun kalau dari sudut mahzab ni, atau dari sudut kaedah tarikat, memang akan ada soalan dan jawapan yang menyakitkan atau yang membuat kita sesak nafas, tak puas hati. Tapi kalau dari sudut makrifah, come what may, I know where it come from and what is really is. Sebab kalau satu orang mai kat aku, mai nak tanya bab sudut makrifah, pergi tanya aku pasal gelang, pergi tanya pasal rambut,
Apa untung, what the benefit in reply that you got? Betul. Faham. So hari ni hang kena peka merenung diri hang apa yang hang nak. Hang mengaji ni atau hang pi belajar untuk mengajar. Hang pi luar negeri study. Hang balik untuk mengajar. Tapi hang ingat semua orang nak dengar apa yang hang study ke? Hang ingat semua orang nak apa yang hang nak ajar ke? Ada orang yang nak. Ada orang yang setuju. Bila ada orang yang nak tu, hang cakap apa pun dia nampak sempoi. Sebab itu yang dia cari. Tetapi kalau ada yang tak mau, tak berminat dengan kaedah Wahabi ke, Salafi ke, Sunnah ke, Syiah ke, maupun Ma'rifatullah, he free to be free lah. Nak pasal apa Islam tak ada paksaan? Disebabkan tak ada kerelaan hati. Allah Ta'ala pandang hati. Sebab dia yang beri petunjuk, dia yang menyesatkan. Tetapi bila orang main tengok, alamak, dia ni apa ni duk hentam lepat ni pasal apa? Hang dari sudut mana hang nak hentam dia? Kami tak heran apa yang hang cakap ni, sebab kami mengaji mengenal Allah. Yang hang duk hentam ni dari sudut fahaman hang. Mengenal Allah ni bukan ada kena mengenal dengan fahaman hang, dan bukan ada kena mengenal boleh diikut. Sebab kalau hang mengenal dia yang lah. Bukan mengenal guru yang memperkenalkan hang. Kita tak mengaji mengenal guru. Kita tak mengaji mengenal syekh. So istilah kata lepat dan pengikutnya tu tak wujud dari pandang mata para makrifah. Cuma ustaz-ustaz yang serekat jarang ni yang sebut ilmu batiniah lah, ilmu itu, ilmu ini. Where do you got this idea? Mungkin jumpa orang yang cakap macam tu, tapi tak lepas bukan cakap pasal ilmu batiniah. Dia menyeliputi. Kita pasal Quran kata, fahamkah kamu tentang satu yang meliputi atau apa yang kamu buat? So, bila masanya, kalau batin, kalau bercakap tentang ilmu batin je lah. Baru buat zahir. Sebab dia meliputi. Itu sebab dalam surah Al-Kahfi ayat 68, bagaimana kamu mampu bersabar sedangkan kamu tidak memahami ilmu yang meliputi? So pasal Pampang hitam kata yang aku ajak ni batinnya. Pampang dapat idea ni dari mana? Tak peduli lah siapa pun yang cakap benda ni. Hang dapat, hang ada PhD ke, hang ada macam-macam pingat dan hang dapat macam-macam ni. Hang tak mengaji mengenal Allah, tak kenal lah. Cikgu Zee dia cakap dulu. Dia kata kalau kau pergi Mekah jumpa imam dekat Mekah, kalau dia kata dia tak tahu, dia tak tahu. Cikgu Zee cakap. Tu kadang-kadang kita cakap takut orang pasal hati. Betul. Faham? Ustaz yang hanya duduk di Mekah saja, Madinah macam tu je lah. Ustaz yang pernah travel luar negeri, pernah pergi duduk di Scotland, Holland, England, duduk berapa lama, mereka tengok pula Islam di negeri bukan Islam. So they have different kind of education. Maybe cannot share, but they have. So macam ni Pak tanya aku, kadang aku tanya soal jawab dengan aku. Aku tanya, what do you want from me? What do you want from me? Apa yang buat yang tak satisfied dengan aku ni? Siapa? Jiwa hang, perasaan hang. Aku tak pernah kacau pun. Hang kata, oh disebabkan hang menyesatkan semua orang. Habis Tuhan kata dalam surah An-Nahl 93, dalam surah Ibrahim 4, akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. How do you understand about it? And how you cooperate? And how you hadam untuk diri awak ayat tu. So what is left there to say? Kalau aku kata mereka yang tak mau mengenal Tuhan tu pun tak kisah bagi aku. Macam mana aku tak bila aku bukan Wahabi, aku bukan Salafis ke apa, aku bukan Syiah ke, kenapa ada orang tak buat itu? Bila aku tahu aku tak ada tarikat, sebab Allah Ta'ala tu berserta. Jalan apa lagi yang perlu kalau bukan mengenal? Betul. You see my point? Yes. If you don't, tak
nampak? Tak ada. Mereka buat bagi jadi susah. Mereka buat bagi jadi kelang kelibut. Mereka buat benda tu bagi jadi, oh benda ni kita kena benteras apa itu ini. I mean, you have to chop off your thought and emotions about other people with hate and negative. You chop off that dulu. Buang benda tu dulu. Dia kira nak entam orang disebabkan hampa jubah, hampa ada PhD, hampa ada degree, hampa boleh cakap Arab, hampa nak entam orang. Kalau aku cakap Arab hampa tu kita heran. Bukan hampa punya, Al-Quran punya, Allah Ta'ala punya. Yang hampa punya tu apa? Selepas hampa cakap Arab, oh firman lagu ni, satgi hampa entam aku. Satgi hampa buat sinis, gelak-gelak, buat sarkastik lah apa semua. I mean, you go on what position? Meliputi ke apa? Kalau meliputi, where is the part to argue against? Betul? Faham? Dia minta Musa alaihissalam diam dan lihat. Tak lepas 3 kali. Betul. Musa kata, try me. Kalamullah tu. Boleh berkata-kata, masih lagi 2. Dia ni tak berkata-kata dah. Lalu aku tak tanya hang satu. Apa yang mereka ni cakap? Betul kalau ayat Al-Quran. Tapi betul ke macam mana hang bawa? Quran melarang menabur fitnah. Dosa dia lebih daripada membunuh. Apa what you guys buat? Kadang-kadang kaji apa masalah mereka sebenarnya? Apa dia masalah? Saya kadang terimagine dalam dia saya kata okey, abang lepak ni dah dicopkan sesat oleh kerajaan Mesir. Contoh kan. Bukan kerajaan. Ustaz-ustaz. Setengah ustaz-ustaz yang nakal. Lepas tu nanti diorang akan macam huri tau. Ada huri betul, lepas tu dia akan bayar dengan dia akan share. Saya berimagine macam tu yang diorang nak lakukan. I mean they did. They did, tapi saya rasa Dan ni aku tanya satu. Hang tahu tak Amai kat aku lah ni? Amai dari mana tadi? bagi Sebab dia abang kan. Aku dari sini. Sedangkan dia tak tahu berapa lama aku duduk sini. But you drive all the way come here. Tengok. Sedangkan lepas viral aku sesat. Pasti faham kan? Sebab hang faham. saya tengok abang punya video. Saya tengok adalah satu ada ustaz yang pada Penang tu yang badan besar sikit boleh gelap-gelap tu. Tak ingat lah nama ustaz apa. Dia kata sesat rambut belok semua. So saya try cari. Saya tengok tak ada apa benda pun. Lepas tu saya fikirlah, aku ni yang saya cop diri saya macam ni lah. Saya kata aku yang macam ini boleh faham apa ni dia cakap. Kau yang pakai kopiah sarban, jubah yang duduk kat atas mimbar, takkan kau tak faham? Aku bersyukur terhadap Allah yang berserta mereka dan Allah yang berserta semua, iaitu indirectly sekarang ni dengan terangnya mereka membuka pekung di dada apa yang ilmu mereka ada dan apa yang mereka praktis. Orang akan tengok hampa dalam masjid hampa duk kutuk orang, duk hina orang. Macam ni kan Rasulullah ajak. Orang akan tengok. Bila Allah Ta'ala pula kata dia hanya memandang hati, sebab hati itu punca segala-galanya. So sekarang berapa ramai kebencian yang aku post kategori yang pun orang hantam. So semua ni mai daripada ustaz mana yang ajak ni? Ilmu mengenal Allah ke? Ni. So nak tanya how success you are teaching the crowd dalam masjid Merontam. Dari yang akan kita tengok apa jadi. Siapa yang membiak kebencian sampai begitu banyak? Ajaran yang siapa? Para makrifah relax yang hang tahu kan, di Malaysia ni terlalu banyak oleh Allah. Betul. Saya setuju, betul. Terlalu banyak rahimullah. Terlalu banyak sufi Allah. Terlalu banyak yang mengajar ilmu mengenal Allah. Tapi mereka relax. Betul. Mereka relax. Diorang tengok macam saya tunjuk Hampa tak tahu ni terangkat belum rumah ni. dengan Masya Allah. ortu saya lah, dengan bapak saya kan. Saya tunjukkan dia tengok macam. Saya
Saya dia bagi handphone kat saya balik. Niat saya nak suruh dia react lah kan. Tapi dia tak react, dia macam bagi dia tu macam benda ni biasa, cikgu dia semua pun dah pesan dah. See? Lepas tu saya pun okay betul apa yang ayah cakap tu lah. Dia sampai bakar buku aku. Macam-macam mereka buat. Tambah buku babi hutan tu, kalau mereka study dari muka surat 74 sampai habis, more than half of that book cakap pasal budak-budak, kami budak-budak yang mengaji. Banyak kejujuran yang keluar daripada Mak Daud dan daripada si lepat tu sendiri dalam conversation tu. Conversation tu berlaku pada semua orang, antara orang berjujur nak mengenal Tuhan dan menentang sebab tak tahu kenapa dia menentang. Bila tanya, hang ni menentang ni pasal ingat Allah Ta'ala tu, tak mengetahui ya. Hang menentang ni, hang ingat sebab Allah Ta'ala tu lemah ke? Hang rasa hang siapa nak hukum orang, lepas tu ajak ramai-ramai menentang aku? Apa dia ni? Ha? Clear lah. So tentang kepahaman hang terhadap Tuhan tu, kami tengok tak apa-apa. Sampai hang fitnah orang, hang tuduh orang, lepas tu hang buat macam dia ni sesat lagi menyesatkan. Sedangkan Quran tulis dia yang menyesatkan, dan Quran pula buat pengakuan tiada siapa yang boleh menyesatkan kalau Allah nak bagi tunjuk. Habis apa dia sebenarnya yang kau cuba pertahan atau bela? Dia suruh tengok diri sendiri, yang kalut tengok orang. Tak apalah, biar pergi lah semua. Aku menunggu apa gerak hati yang positif untuk ke depan. Biarlah dia pantang. Berapa ramai tadi aku makan tadi pun macam-macam lah keadaan berlaku. Ada yang hitam, ada yang golek kepala. Marahin dulu orang ludah tepi kaki tu kan. Aku cuma tak pandang mereka tu, aku pandang ustaz-ustaz yang telah mencelakakan akal fikir yang begitu suci dan begitu murni. Mereka telah racun akal fikir orang dalam masjid. Kata hari ni ada jabatan-jabatan nak soal jawab aku. Pasal apa nak soal jawab aku? Soal jawab mereka ni yang membuat berapa ramai orang menjadi benci. Aku cakap benda yang sama 10 tahun kot. Bukan ada benda yang baru. Saya pun ada tengok macam ada ustaz-ustaz yang hentam abang kan. Ustaz yang hentam abang. Saya ada tengoklah video-video dia. Okay, kalau kau kata yang dia ni sesat, kau tunjuk aku jalan yang betul. So dia ada video-video dia. Kalau bagi saya macam saya dalam hutan, bapak saya suruh aku macam ni. Kau dalam hutan, kau dah sesat. Tapi orang belakang kau kata kau sesat ni. Okey, kalau aku sesat, kau ke depan kau tunjukkan jalan yang betul. So saya pegang benda tu lah. Saya tengok video-video dia orang. Dia kata okey, satu tu ustaz doktor apa lah, tak ingat lah. Cerita pasal tasawuf. Saya pun buka semua video-video dia. Ada yang 20 minit, ada yang 40 minit, semua saya tengok. Saya tengok ini semua sejarah ya. Biar aku pergi sekolah. Allah, mereka boleh cerita pasal perselisihan dia ni, yang ni. Apa dia kena mengena dengan alam, mengenal Allah ni? Itu aku tanya. Awak boleh mengaji pandai, cakap Arab macam orang Arab, awak hurufiah, awak hafal, awak hafiz semua ni, mengaji nahwu, mengaji tajwid, mengaji apa, taranum, semua rancak. Islam tu duduk kat mana? Allah tu mana dia? Yes. Jangan kata sejarah nak cerita sejarah. Tapi tak apa. Itu cari makan ni apa? Itu yang mereka study. Yes, betul. Go on lah. We have no problem, is it? Because there is a people who have interest about what you go on about. Yeah. But why you have to cut people off? Why you have to condemn other people by your standard? Why you do that? Itu yang tak best tu. Setakat nak cerita lah. Pasal berjuta orang Malaysia pun. Ada orang yang nak mengenal Tuhan, dia nak mengenal Tuhan lah. Yang pergi
dia bercerita pasal sejarah pun dia boleh kaya eh. Yeah. Lepas tu bubuh pula di rumah. Bubuh di mereka pula. Itu ini. Ada satu lagi ustaz, saya ada jumpa ustaz selebriti. Kalau saya sebut ni abang memang kenal lah, tapi saya tak nak sebut nama dia lah. Dua-dua ni ustaz selebriti memang betul-betul terkenal. Yang seorang ni saya tanya, saya jumpa dan tanya dalam lepas tu saya tanya dia satu soalan je. Lepas tu dia pun tengah shopping dengan wife dia. Saya tanya dia, ustaz saya nak tanya satu soalan. Yang takbiratul ihram tu dia takbir yang diharamkan kan? Apa yang diharamkan lah? Lepas tu dia jawab macam mana? Okay, siapa nama awak? Alif. Okay. Alif, jawapan dia ni. Masa dalam kita nak angkat takbir tu, yang halal bagi kita macam makan, minum, apa semua benda-benda tu. Saya pun macam tercengang. Okay, benda. Okay, masa tu pada awalnya dia halal. Semua kita boleh buat, semua kita boleh minum, semua kita boleh makan. Tapi bila kita dah angkat takbir tu, dia jadi haram. Saya pun jam. Macam tu ustaz. Okay, terima kasih ustaz. Saya pun buat je pula, tapi saya tak nak sebut nama ustaz dia. Tak payah. Lepas tu ada lagi seorang ustaz ni pun ustaz famous juga. Bapa saya dia memang ahli surau lah. Surau. Lepas tu saya tak langsung, bila saya balik ke kampung memang selalu ke surau lah. Ada sekali tu nak jemput satu ustaz ni. Kita dapat tahu ustaz ni nak panggil dia bayar 8,000. No. Ke surau bagi ceramah. 8,000. Kita orang pun macam sekejap tu. Kalau kata dia bagi duit minyak 1,000 tu boleh. 8,000. Lepas tu nak ahli surau pula. Ahli surau mungkin 8,000. Ustaz bagus. Serius. Memang 8,000. Saya sendiri tak nak sebut surau mana. Tak payah lah. Tapi 8,000 bang. Saya pun macam cikgu aku lagi elok free. So what knowledge yang dia buat keluar according 8,000 tu? Saya pun pergi malam tu. Dia cerita pasal suami isteri atau hukum keluarga, semayang. Kalau semayang suami isteri, kalau isteri redha, suami redha dapat rezeki lebih, anak cerdik lah, apa benda-benda macam tu lah. Saya kata kalau benda macam ni berapa jam? 3 jam. It's not bad. Good money man. Real good money. Dalam masa satu malam saya pergi 8,000 per video. Damn real good money. Ada lagi satu ustaz ni. Dia ni pun kenal Keluar TV, memang lalu Keluar TV. Member saya PA dia. Secara jujurnya member saya memang PA dia. Dari sini lah, dari sini. Saya tak nak sebut mana juga. Dia nampak cara yang dia cakap tu, cara dia action tu memang macam menjual agama. Buku jual mahal-mahal. Kelas mengaji ilmu tu dia buat sampai. Buku berapa harga? Satu buku 160. Kalau ada promotion 100 sekali dapat 2 buku. 160. Sekali dia buat expo, dia bagi ceramah, lepas tu ceramah dia promote buku dia. Sekali tu 10,000, 12,000, ada sekali tu 35,000. Yang saya tunjuk duit dia. Memang duit cash 35,000. Ustaz tu masuk kan. Ni direct lah, sebelum dia direct. Ustaz tu masuk kan. Kita tahu okey mana kita punya harta-harta samun macam ibarat benda macam tu lah. Mana harta sambungan kita. Lebih kurang macam tu ayat dia. Dia melawak kot, dia joke kot, saja lawak. Dia joke tapi dia crediting kau ustaz. Patutnya kau kena jaga bahasa. Mungkin lah, tapi yang member saya tu, dia PA dia pun terkejut lah. Tapi ada member saya cerita banyak, tapi saya tak nak cerita semua benda lah. Tapi itulah benda-benda yang saya terkejut. Dan ustaz ni pun jutawan bang. Jutawan. I mean, frankly speaking, straight from my heart, does not matter for me. Fuck it. Mereka nak buat macam mana mereka punya pasal lah. Mereka ada tanggungjawab mereka dan ni. Tapi yang tak best tu, pasal apa menghalang orang mengajar ilmu mengenal Allah? Kenapa awak bercerita sesuatu yang orang-orang yang tak perlu dengar? Faham? How much money you want to make? Yang tu di antara
keduniaan hang, mungkin ada 4 bini atau tanggungjawab apa. Kita tak tahu. Ya. Okey. Tetapi kenapa, why you bother? Dalam Quran sendiri cakap banyak ayat-ayat yang kalau kita tanya hangpa tak mau jawab. Bila tanya bab khusyuk hangpa tak mau jawab. Bila tanya bab macam mana yang dimaksudkan ayat pertemuan dengan Tuhannya, dan bila dia berkata gugurlah segala amal ibadat mereka, dia hanya kerana mereka mendustai ayat Quran, ayat-ayat Tuhan dan ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. So benda macam ni, bila ada orang yang nak tahu kenapa hampa denies dan replace placing dengan conversation yang lain, padahal tak boleh jawab, cakap maaf saya bukan mengajar ilmu mengenal Allah, saya ustaz fiqh. Apa salahnya macam tu? Why not to simply say I just don't know? Why not say ada orang mengajar ilmu tasawuf dan makrifah, pergi cari depa tanya soalan ni. Why can't you say that? Boleh nak cakap. Ego dia. Sebab dia dah mengaji bertahun bang. Sampai konversi. Orang tanya aku, orang mai kat aku tanya bab fiqh, tahu aku jawab apa? Di masjid di surau ada ustaz mai pergi tanya depa. Bagi peluang kat depa untuk jawab. Saya tak mau jawab benda ni. Sebab clear cut dari fiqh saya tak nampak sempurna. So pergi tanya ustaz-ustaz fiqh. Aku bagi tahu direct. Depa kata, takkan lepas tak tahu. Bagi peluang kat ustaz fiqh bercakap dengan benda yang depa nak cakap tentang ilmu fiqh, bukan tentang. Tapi hari ni tak, depa hentam orang. Faham? Tapi dia balun aku kau kan, nak kata member aku budak Penang kata boleh. Lepas tak gentle apa, tiba kat belakang macam tu apa. Sedangkan fakta tu tak betul. Aku check apa. Aku dengan bini aku check. Dia kata tak ada sekali pun orang kata tak payah semayang pakai niat. Tak ada sekali hang seru orang macam tu. Depa buat silap besar Pak. Aku tak apalah. Ni hang nampak mungkin satu hari satu Malaysia nampak depa buat silap. Cuma nak tunggu orang-orang yang jabatan atas nampak. Tapi itulah. Kalau hang member aku member hang susah ha. Nanti tak? Kadang kita tengok lain yang entam aku ustaz-ustaz Wahabi macam member-member depa ya. Muda-muda ya. Bagi saya lah, kalau dia tu Wahabi ke Salafi ke ataupun tak kisahlah apa sekalipun, kalau nak kata kau tu still tak kenal diri kau, tak kenal juga. 100% agree with that. Aku setuju. Mereka tak faham tau. Mereka tak faham satu benda. Kita yang mengaji ilmu mengenal Allah ni got no problem with them. Yes. We got no problem at all. Hampa nak ngajak jangan hampa ajak. According hampa balik daripada Universiti Azhar ke, apa balik daripada mana ke, PhD ke apa. Ajaklah, tapi janganlah double standard. Janganlah judge people by your standard. Why you have to do that? Pasal apa? Hampa tak mengaji mengenal Allah? Tak ada lah. Dan hampa takut sangat ke? Yang menyesatkan ni siapa dia? Kalau ada kepercayaan bahawa orang lain boleh menyesatkan, orang itu sendiri yang sesat. Mereka lah yang menyesatkan dari mereka sendiri. Kenapa? Sama-sama mereka ustaz-ustaz atas pun gaduh-gaduh. Kadang semua ada tauliah. Tika dengan Tika pun bergaduh. Aku cakap ilmu mengenal Allah Ta'ala ni adalah ilmu yang patut awal diajar dan ilmu yang benar. So bila mereka protes ni aku tak faham. Mereka nak main soal jawab aku dari sudut mana? Dari sudut apa dia? Apa dia yang nak tanya? Semayang aku bukan tanggungjawab apa? Betul?
Kalau tak khusyuk semayang aku, bukan hampa nak kena tanggung. Hampa tak khusyuk semayang, bukan aku nak masuk neraka kahwin. Aku tak khusyuk semayang, bukan hampa nak masuk neraka sahar. Apa dia masalah ni? Dari segi mata Allah Ta'ala ni, where is the problem? Allah Ta'ala sendiri kata, dia menyesatkan. Itu benda-benda macam ni tak ada dalam agama Kristian, tak ada dalam Buddha, iaitu menghukum orang dari sudut agama. Salah. Aku duduk dengan padri sampai aku buat jadi member di Germany. Aminah sekolah Kristian. Tu saya dah tengok. Tapi mereka tak boleh makan cekak pasal kita bagi Quran kat anak kita. Bukan Quran yang tulis tu, Quran yang berserta di mana mereka berada. Jadi bila kita buat member, kita sembang dengan mereka pun sembang elok. Bila mereka tak boleh makan cekak, mereka kata apa, hang boleh jumpa tak hari Khamis ni guru aku punya mastermind, dia ada lawatan di church ni. Aku pergi. Orang punya ramai. Kat 2 jam duduk, bila lah masa aku nak jumpa, bila dia introduce, duduk sembang kat corner je. How do you understand when Jesus Christ said kingdom of God is in you and surround you? Can you explain to me? Why Jesus Christ said in Matthew, God, why you forsaken me? I just want to know. Please, with all due respect, can you tell me? Kita cucuk dah lah. Sebab dalam Quran kata sesungguhnya kitab-kitab dahulu sangat terang seperti anak dan bapa. So come on, you explain to me if you really qualified on that crystal clear kitab. Dia pun api pun kena lalas sekali bila kita kupas bab hakikat Muhammad tu. Mereka setuju. Mereka macam tu Buddha. Aku dah jumpa ramai tak mau nak abang. Berapa ramai convert. Bagi saya lah kan, kalau benda ni bukan apa, dia cerita dekat orang ramai, tak ada pertelingkahan tau. Maksudnya dengan orang yang berlainan agama. No, they will love it. Sebab kalau kita cerita buat Islam, dia orang kata Islam ni susah lah, itu tak boleh, ni tak boleh. Dia orang akan cerita tu. Tapi kalau kita cerita bab ni, bab diri ni, yang menyeliputi ni, dia orang setuju. Sebab dia orang ada rasa apa tau, ada salah seorang Cina ada dia rasa love dekat dalam tu. Masa baru ni pembicaraan aku soal jawab, mereka ada tanya, how do you understand, macam mana lepasnya faham terhadap wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Aku cakap layers dari sudut sifatullah, 7 sifat makni, 7 sifat maknawi. Tapi aku tak reply, how do you understand? Pasal soalan ni adalah soalan menyeliputi, iaitu soalan aku berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Bermakna you also sama. Tapi kita tak mau, kita diam lah. Kita bagi first round, kita relax dulu lah. Nak tengok mereka punya game je pun. Sebab bukan mudah nak tuduh orang sesat. Bukan mudah. Bukan mudah nak tuduh orang sesat. Janganlah. Itu kerja Tuhan yang mutlak, bukan kerja manusia. Apa jangan main. Apa yang pandang in the end of the day, diterima Allah, bukan diterima orang ramai. Nak terima Allah macam mana Allah mahu tak kena. Dekat sana terpinga-pinga, dia menjerit. Sebab bekalan, orang cakap pasal bekalan untuk di sana, apa dia abang dia? Sedangkan dia kata mereka menyangkakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Yes. Al-Kafi 103, 104, 105. Berapa kali dah sebut? Bekalan ni adalah jawapan. Sebab dalam kubur pun ada soal jawab. Betul. Setuju. Di akhirat pun ada pertimbangan pada masyarakat apa semua. Mereka akan dihadapkan di hadapan Tuhan mereka. Mereka akan disoal jawab di hadapan Tuhan mereka. Allah berkata tu. Awak dia tak kata di hadapanku.
Yang kenal lah, yang tak kenal lah, yang tahu lah, yang tak tahu lah. Kadang-kadang kan dia macam mana?